Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum kawan-kawan Kak Nida yang ada di TikTok pagi ini. Apa khabar anda semua? Okey, hari ini Kak Nida biasalah seperti biasa borak-borak santai dengan kawan-kawan yang siapa ada online ketika ini. Jom kita borak-borak sambil tu Kak Nida nak sharekan tentang promosi ataupun offer-offer yang Kak Nida nak berikan kepada kawan-kawan semua. Setiap hari Kak Nida akan berikan informasi ataupun berikan maklumat tentang anda bagaimana cara kita nak membuat simpanan yang mudah, murah, telus dan patuh syariah. Assalamualaikum kepada Akif Akan, Nur Hafizah Jalil, terima kasih. Ros Rahim, Muhammad Fahmi, Ibrahim Ar-Rahman, okey, NK Balif, Alif Pak Lang, terima kasih join Kak Nida. Anda semua apa khabar? Wan Emma, 8289 Yellow, terima kasih. Pak Jun Yungkok, Jungkok pun ada. Okey, Ash, okey, terima kasih kepada yang join Kak Nida. Fahmi, Jamrul Shopee, RMJ, terima kasih. Sis Lia Finance, okey. Nak join together, jom kita sama-sama borak. Abibah, Suhaiza, terima kasih join Kak Nida. Okey, hari ni Kak Nida nak sharekan. Terima kasih yang join, terima kasih yang Kak Nida tak dapat sebut nama. Ketok 313, wah comelnya nama. Kak Ros, terima kasih. Fida Aziz, terima kasih. Kak Nikna, alright. Rahimah Sharifah Sharif, Ketot Niza, terima kasih. Cik Ira, terima kasih kepada anda semua. Terima kasih pagi-pagi join Kak Nida. Okey, hari ni Kak Nida excited sangat sebab semalam dekat Public Go dah buat pengumuman di mana mereka yang join auto debit melalui account Gap dah keluar nama mereka yang dapat cabutan bertuah. Terima kasih kepada Abdul Siddiq, terima kasih Liza ABM, okey, CD, alright, Rozila Irish, Salmi Ibrahim, terima kasih join Kak Nida. Semalam dah dikeluarkan senarai nama yang dapat menang cabutan bertuah yang membuat subscribe auto debit account Gap melalui kaedah yang memulih emas melalui account Gap Gold Accumulation Program tapi under promosi auto debit. Okey, dah ada pemenang yang menang bunga emas 10 gram. Jadi anda nak rebut tak peluang di mana kita hanya subscribe minimum RM200 melalui akaun Gap membuat simpanan emas tetapi dalam masa yang sama menang emas. Okey, semalam pengumuman dah diberikan. Kak Nida memang kita pun rasa jealous lah kan. Okey, orang menang bunga emas tu hanya subscribe minimum RM200, simpan emas setiap bulan, tutup mata bila dapat gaji, sebelum berbelanja, asingkan untuk simpanan. Okey, mereka yang menang tu Kak Nida rasa kali ni tuan apa Kak Nida pun lupa tapi lelaki. Bulan lepas perempuan, bulan lepas pun lelaki tak silap Kak Nida. 2 kali dah lelaki menang untuk cabutan bertuah bunga emas 10 gram. Tahu tak berapa harga bunga emas 10 gram tu? Kalau hari ni, kalau kita rujuk kepada harga yang terbaru hari ini, 10 gram yang dia menang itu adalah RM3,069. Menang senang-senang aja dapat hadiah raya. Bunga emas fizikal 24K99. Jadi memang best lah sangat. Terima kasih kepada Cik Su pada muka bersejuk. Ya Allah tuanku, sorry Kak Nida salah baca. Manbai Roslan BRV, terima kasih join Kak Nida. Jadi kepada anda yang nak rebut peluang menang emas, simpan emas dan juga Kak Nida sendiri secara peribadi pun ada offer di mana anda boleh dapat rebate, diskaun, daftar pun percuma. Jom kita mula menyimpan emas fizikal 24K99. Kenapa emas Kak Nida? Sebab emas ni adalah sesuatu simpanan yang di mana nilainya makin meningkat dalam jangka masa panjang. Terima kasih kepada Salma 1403 join Kak Nida. Aida, Kalisha, Sadia, terima kasih. Okey, kenapa Kak Nida wawarkan sangat nak menyimpan emas ni? Sebab dulu Kak Nida pun tak suka emas. Terus terang cakap, Kak Nida ni merupakan orang yang tak minat emas. Terima kasih yang bagi Kak Nida like. Muhammad Rashidi Didi, GME 204 pips. Laju maaf Kak Nida tak dapat baca. Muhammad Rashidi, Kamal Wahida, Muhammad Rashidi Didi, Halisa Bashri, Melton. Okey, terima kasih join Kak Nida. Okey, kenapa Kak Nida wawarkan sangat menyimpan emas? Okey, dulu Kak Nida sendiri tak minat menyimpan emas sebab apa? Bagi Kak Nida emas ni hanyalah emas perhiasan.
rantai, cincin, gelang, di mana Kak Nida rasa dah ada satu-satu cukuplah. Terima kasih kepada Muhammad Rashidi bagi Kak Nida like. Terima kasih. Kak Nida hargai sangat-sangat. Okey, laju dah Kak Nida punya like naik. Terima kasih sangat-sangat. Okey. Jadi kalau kita menyimpan emas, untuk apa kita menyimpan emas? Dulu Kak Nida buta, orang kata kalau tak gerti teknologi IT kita sebut buta IT kan. Kak Nida dulu memang buta, tak celik emas, buta emas. Kak Nida hanya anggap emas perhiasan, emas barang kemas sahaja. Di mana apa yang kita faham, barang kemas itu kita pakai tapi hakikatnya Kak Nida memang tak suka pakai. Okey, Kak Nida tak suka pakai. Jadi Kak Nida tak tahu fungsi emas. Jadi Kak Nida menceburkan diri dalam bidang lain lah, platform lain. Okey, hakikatnya bila kita ada emas, maksudnya kita ada duit. Kita kena faham yang tu, Dek. Bila kita ada emas, kita ada duit. Bila kita dah beli emas, kita akan rasa tak berduit. Elok tu. Apa maksudnya apabila kita rasa tak berduit? Sebab kalau kita rasa kita ada duit, otak kita hanya akan fikir untuk berbelanja. Untuk membelanjakannya barang-barang yang bukan keperluan. Barang-barang asal kita dah beli dah. Tetapi bila kita ada nampak duit dalam account bank, nampak duit dalam, kita ada duit dalam purse, selagi boleh ada saja kreativiti yang muncul daripada kita punya otak yang nakal ni, nak beli itu, ini yang bukan keperluan. Hakikatnya, duit yang kita ada itu, yang selepas kita dah settle barang-barang asal semua, kita boleh parking tepi untuk simpanan. Di mana kita dapat bekukan duit kita daripada cair, kita dapat bekukan jadi emas. Okey, yang paling Kak Nida nak sharekan ni, okey, masa Kak Nida mula-mula join membeli emas dulu, apabila Kak Nida dah sedar di mana emas ini merupakan penyelamat ketika gawat, Kak Nida dulu hanya fikir emas ini perhiasan. Tetapi hakikatnya emas adalah sesuatu yang kita boleh jadikan sebagai pelaburan dan juga simpanan masa depan. Okey, contoh ya Kak Nida nak tunjuk ini. Ini adalah satu dinar 4.25 gram di mana Kak Nida beli. Okey, adalah ni berdua tiga keping lah. Design ni dah tak keluar lagi. Kak Nida selalu highlight kan, design ni dah tak keluar lagi. Ini menunjukkan apa? Dulu Kak Nida beli, tapi maknanya kita dah bekukan jadi emas. Kalau Kak Nida pegang dalam duit kertas, adakah duit kertas itu kekal di dalam purse Kak Nida? Adakah duit kertas itu kekal di dalam akaun bank Kak Nida? Okey, Kak Nida rasa Kak Nida tak jamin ia kekal. Tetapi apabila Kak Nida dah ada dah kena tembak dengan kakak Kak Nida, maknanya emas merupakan penyelamat ketika gawat. Baru Kak Nida sedar, Kak Nida beli dinar ni, contoh ni RM880, tetapi hakikatnya hari ini, okey, masih lagi dia dalam bentuk emas ni. Dah diselamatkan, dah dibekukan jadi emas. Dah beku, kita boleh tak nak orang kata suka-suka buka purse pergi beli barang dekat kedai? Tak kan? Dia dah diselamatkan. Kita kena faham maksudnya dah diselamatkan daripada cair dengan mudah. Okey, kalau kita beli aiskrim mudah cair, cepat cair kan? Macam tu juga kalau ada duit dekat tangan, dia cepat cair. Cuba anda bayangkan anda letak dalam purse anda RM1,000, anda pergi shopping komplek, sekejap je dia dah kurang jadi 800. Sekejap je dah kurang jadi 500. At the end, tiba-tiba dah hari ketiga dia dah, mana pergi duit aku tadi yang RM1,000 tu? Tak sedar. Okay? Kita tak sedar. Tetapi apabila kita ada kesedaran, okay, duit yang RM1,000 tu sebelum kita berbelanja, asingkan dulu at least 10%. Itu yang kita bercakapkan. Apabila pakar-pakar selalu cakap, asingkan dulu sebelum berbelanja. Kita kena dengar kata-kata pakar ataupun mereka yang lebih berpengalaman daripada kita. Okey, asingkan dulu duit kita sebelum berbelanja. Kenapa? Sebab kita nak mula menyimpan emas ni, kita akan rasa susah. Susah sangatlah dah nak menyimpan emas ni. Kita rasa macam adalah satu bebanan. Tetapi hakikatnya, okey, bak kata Tuan Zulkifli Syafi'i sampai tersasul Kak Nida. Okey, emas bertahan ketika gawat. Maksudnya apabila kita kecemasan, kita dah ada spare, dah siap-siap, emas ni merupakan penyelamat ketika gawat. Okey, bak kata Tuan Syukur Hashim yang merupakan mentor Kak Nida sendiri. Okey, beliau selalu mengatakan apabila kita ada penyakit boros berbelanja, kena ubah kepada simpan emas.
Okey. Sebab apa? Kita kalau boros berbelanja ni maknanya duit tu akan cair, akan pergi, akan mengalir seperti air paip yang mengalir. Tetapi apabila kita dah bekukan jadi emas, okey, apabila dah bekukan jadi emas, okey, bayangkan ini Kak Nida beli 2018, okey, 2 September 2018 Kak Nida buat keputusan untuk membeli emas, selamatkan duit daripada cair begitu saja. Ini Kak Nida beli sekeping yang ini 880. Hari ini anda nak tahu tak berapa harga Dina? Di mana kalau misal kata mereka yang mulakan langkah pertama, yes, itu anda terus mulakan langkah pertama. Okey, jangan tengok harga. Okey, jadi maknanya kepada mereka yang dah mula nak menunjukkan betapa berbaloi anda menyimpan emas. Okey, Kak Dina beli 880, hari ini satu Dina adalah RM1,304. Anda nampak tak kenaikan simpanan anda yang anda buat, yang anda paksa, yang anda consider tak rela, tapi hakikatnya at the end nilai dia makin meningkat untuk jangka masa panjang. Okey, kalau kita masih tunggu dan tunggu dan tunggu, duit tu dah cair, tak ada lagi kita nampak ke mana pergi duit kita. Tapi kalau anda dah bekukan, nampak tak nilai dia anda simpan daripada dulu sampai sekarang masih wujud lagi dalam bentuk emas, tetapi hakikatnya dalam masa yang sama nilainya makin meningkat. Berbaloi tak anda nak membuat simpanan dalam bentuk emas? Okey, kalau bentuk wang kertas terkesan dengan inflasi, dek. Terkesan dengan inflasi. Alah, bosanlah nak dengar perkataan inflasi ni. Inflasi ni apa, Kak Nida? Okey. Inflasi tu bermaksud kuasa beli duit kita makin menyusut. Senang faham macam ni lah. Dulu kalau RM50, okey, kita pergi shopping komplek, mungkin penuh bakul. Bakul yang kita bawa tu bukan troli ya, RM50 bakul. Tapi sekarang ni kalau RM50 mungkin 2 atau 3 barang saja RM50. Okey, kalau dulu kita kata RM1,000, okey, kita boleh belilah misal kata contoh kalau RM1,000 kita boleh settle untuk kita punya urusan belanja dapur. Okey, untuk mungkin belanja dapur campur minyak semua RM1,000. Tapi sekarang mungkin tak cukup. Sebab apa? Barang-barang dapur makin naik harganya. Kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Senang faham pun, ataupun kita bercakap dulu kita beli kari lipat 30 sen. Sekarang ni, zaman-zaman sekarang ni ada tak kari lipat 30 sen? Kak Nida rasa dia terus saja letak dalam paket tu 4 biji ataupun 5 biji kari lipat, terus saja RM2. Dia tak jual kecil-kecil lagi. Peniaga pun pandai. Dia nak consider nak lebih dapat sale tu, dia terus packing siap-siap. Terus packing satu paket. Jadi maksudnya terus ambil paket-paket je. Sedangkan kita tak nak semua kuih tu dalam kuantiti yang banyak. Kita nak ini, nak ini, nak ini. Tetapi sekarang dia packing terus siap. Terus saja sapu RM2. Kan? Macam ni kita nak jimat cemat kalau kita nak ini, nak ini. Jadi kita terpaksa beli ni, beli ni. Jadi contohnya kita terpaksa kalau nak dapat kari pap tu kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Dulu duit belanja anak kita kan. Kak Nida dulu kan belanja 30 sen aja. Kalau anda sendiri dulu belanja berapa? Mungkin 50 sen. Tapi zaman Kak Nida 30 sen. Tapi anak Kak Nida sekarang, sekolah kebangsaan RM3, sekolah agama RM2. Jadi sehari duit belanja RM5 untuk seorang. Okey. Zaman kita 30 sen je cukup dah. Cukup dah dengan nasi lemak air ataupun dengan mi air. Cukup dah. Tapi zaman anak kita tidak. Sebab apa, kat kantin pun dah naik harga. Bukan kita nak mengatakan anak kita tu berbelanja boros, tidak. Maksudnya zaman makin berubah, kuasa beli duit kita makin menyusut. Jadi kita terpaksa bayar lebih nak dapatkan barang yang sama. Tetapi kalau emas tidak terkesan dengan inflasi. That's why kita nak galakkan sangat mereka menyimpan emas. Emas orang kata, alamak bosannya lah nak dengar you bercakap pasal emas, bosan nak dengar. Okey, sebenarnya macam ni. Tak kisahlah anda berniaga apa sekalipun, pekerjaan anda apa sekalipun, teruskan untuk sumber pendapatan tersebut. Tetapi hakikatnya kita bercakap ini adalah dari segi simpanan untuk anda. Simpanan untuk semua yang tercari-cari kaedah bagaimana nak menyelamatkan duit daripada cair.
mereka yang mencari-cari platform yang dapat memberikan nilai kepada wang anda. Jadi macam Kak Nida sendiri dulu orang kata tak ada orang kata tak celik emas lah. Dulu memang tak celik emas. Jadi bila dah ada kesedaran tentang emas merupakan penyelamat ketika gawat, barulah berdikit-dikit mula menyimpan emas. Okey, mula-mula kita mula 1 keping, 2 keping, 3 keping, lepas tu kita dah tambah berkeping-keping. Kenapa tahu? Sebab aura emas ni apabila kita dah mula, dia akan orang kata bukan ni ada ketagih. Dia nak akan tambah dan tambah dan tambah lagi. Okey, bila kita dah tambah, secara tak sedar, rupanya dah ada 2 gram. Rupanya dah ada dah 12 gram. Tapi kalau kawan kita tadi, masih lagi bertangguh dan bertangguh, 1 gram pun belum mula. Okay, so itu antara consider macam introduction lah. Kenapa kita nak mula menyimpan emas. Kita nak tahu, kita nak berikan kesedaran kepada kawan-kawan yang kat luar sana yang tercari-cari bagaimana cara nak menyimpan emas. Okay, so Kak Nida nak sharekan cara bagaimananya. Dekat Public Gold ni ada mudah saja. Semua golongan boleh menyimpan emas. Sebab ada kaedah, 4 kaedah mampu milik untuk semua golongan. Mudah, murah, telus, patuh syariah. Dan Kak Nida tambah lagi, mampu milik. Kenapa nak kata mampu milik? Sebab suri rumah boleh, pelajar boleh, pesara boleh, okey, mereka yang baru nak mulakan pekerjaan pun boleh, mereka seawal usia adanya my kid pun boleh. Itu parents lah yang uruskan, bukan anak baby yang uruskan kan, parents yang mulakan. Jadi seawal usia adanya my kid pun dah boleh menyimpan emas. Yang penting apa? Minat nak menyimpan emas. Ada minat, semua boleh jadi. Kalau tak minat, apa benda pun kalau kita paksa dia tak menjadi. Jadi yang penting minat. Jadi bagaimana kita nak munculkan minat tersebut? Apabila kita tahu nilai ataupun fungsi emas itu kepada kita. Jadi banyakkan orang kata banyakkan bercampur dengan mereka yang lebih berpengalaman, lebih pengetahuan ataupun membaca buku-buku tentang emas ataupun mendengar ataupun hadiri program-program yang disediakan oleh Public Gold ataupun dealer-dealer PGYM, di bawah bimbingan mentor Tuan Syukur Hashim. Kita akan mendapat ilmu emas dari masa ke semasa. Even orang kata kadang-kadang tak terkejar apa saja program yang disediakan untuk kita. Emas ni kita nak menyimpan mesti dengan ilmu. Pastikan mesti dengan ilmu. Kenapa dengan ilmu Kak Nida? Sebab kenapa kalau kita nak beli emas sampai nak godek-godek ilmu? Sebab kalau kita tak ada ilmu, emas yang kat tangan tu boleh bila-bila masa saja habis. Boleh bila-bila masa saja orang kata drop daripada bergram-gram dah terus jadi kosong. Sebab apa? Kita rasa harga turun, takut dia turun lagi. Tidak. Selagi ada dekat tangan kita, selagi itu nilai kita simpan. Maksudnya emas adalah penyimpan nilai yang baik. Apa maksudnya kat situ? Apabila harga turun, emas tu masih lagi dekat tangan kita. Dia masih lagi bernilai. Dia tidak lagi gram. Dia bukanlah gram tu makin menyusut. Tidak. Gram tu tetap juga dalam gram yang sama. Tetapi hakikatnya walau harga turun, gram emas tu tetap sama dan dalam masa yang sama, ia merupakan penyelamat ketika gawat. Kalau anda terdesak, hantar saja emas anda ke Arano, anda akan dapat tunai segera. Jadi, kenapa kita nak perlu risau-risau tentang kalau harga turun? Kalau harga turun, masa untuk borong, dek. Terima kasih kepada Kak Ina. Kawan Kak Nida. Ini kawan Kak Nida yang cantik, comel dan kebabum orangnya. Gorgeous orangnya. Kalau anda jumpa dengan Kak Ina ni, wah, memang seronok sebab Kak Ina memang seorang yang Kak Nida rasa very friendly, very caring. Kak Nida selesa dengan Kak Ina. Terima kasih Kak Nida. Terima kasih Kak Ina join Kak Nida masa ni. Alah, biasa sebut Kak Nida, jadi sebut pada Kak Ina, Kak Nida pula. Tersasa. Terima kasih Kak Ina. So jadi maksudnya kalau macam mana orang kata kita terdesak. Kita terdesak. Harga emas turun. Kita kena faham kat situ. Bagi yang nak menambah emas ataupun nak mulakan langkah pertama membeli emas, apabila harga turun adalah peluang untuk anda.
Kalau misalnya kata dah sedia ada menyimpan emas, masa untuk borong. Kalau kepada mereka yang dah baru memulakan langkah, okey, masa untuk memulakan anda punya tindakan hari ini. Tapi hakikatnya untuk pemula, untuk newbie, tak kisah apa harga sekalipun, jadikan ia satu benchmark untuk anda. Atau orang kata pengukur untuk anda. Harga murah kita borong untuk mereka yang sedia ada. Tapi emas yang berada di tangan kita takkan berkurang. Gramnya tetap sama. Yang penting Kak Nida nak cakap tadi, apabila terdesak, hantar saja emas anda ke Arano, anda akan dapat tunai segera. Jadi tak payahlah kita nak orang kata meminta-minta daripada sesiapa. Tak payahlah kita nak buat loan express dari mana-mana. At the end kita yang terkesan ataupun kita yang akan makan diri kita sebab apa? Dengan interest dan sebagainya. Okey, tetapi bila anda dah ada emas, anda hantar ke Arano, apabila selesai urusan anda bayarlah berdikit-dikit kepada Arano dan anda dapat balik emas anda. Jadi consider dia akan rolling atau bantu anda. Contohnya kalau anak-anak muda ataupun mereka yang berkeluarga ataupun mereka sesiapa sahaja yang bekerja, kata hujung bulan rasa nak kecut perut aja. Rasa macam gaji tak ada lagi ni, belum gaji. Selalu kita dengar perkataan belum gaji, tak ada gaji lagi. Tetapi apabila anda dah ada emas dekat tangan, anda dah tahu ada sesuatu yang yang boleh dijadikan backup untuk anda dah tak kecut perut lagi. Okey, itu pengalaman Kak Nida sendiri. Sebab apa? Kak Nida lambat kenal emas. Sepanjang Kak Nida dunia pekerjaan dulu, 25 tahun bekerja, tidak memiliki simpanan sebab masa itu, ketika itu belum ada kesedaran tentang membuat simpanan emas. Hanya orang kata duit gaji masuk, urusan keperluan asas, keperluan yang kadang-kadang tak perlu. Lepas tu nak tunggu gaji lagi sekali. Nak tunggu gaji lagi sekali tu, itu yang dinamakan kecut perut tu. Sebab apa? Dah terlebih belanja ataupun terlebih pakai. Jadi simpanan tak ada. Tak wujudnya kesedaran kat situ. Jadi kita tak nak anak-anak muda atau anak-anak Kak Nida sendiri pun, Kak Nida memang highlight kan, tekankan kepada mereka, kena simpan apabila dapat gaji, asing dulu siap-siap sebelum berbelanja untuk simpanan, lepas tu belanjalah. Pastikan dah buat simpanan dulu paling tidak 10% setiap bulan. Kalau lebih, buat lebih ikut kemampuan kita, paling minimum 10%. Asingkan siap-siap. Caranya macam mana Kak Nida? Okey, kat Public Gold ni, belum masuk lagi caranya. Kat Public Gold ni ada 4 kaedah mampu milik untuk anda. Okey, pertama melalui Account Gap Gold Accumulation Program. Dah mula dengan serendah 100 dah boleh mula. 100 tu hari ini kalau anda mulakan langkah pertama anda hari ini, RM100 tersebut adalah 0.3268 gram. Alamak, sikitnya Kak Nida, 0.3268 gram. Dek, jangan fikir macam tu. Kalau kita tak asingkan RM100 tersebut, sampai bila-bila pun kita tak buat, 1 gram pun takkan wujud. Okey, tapi kalau kita dah asingkan berdikit-dikit, kita bercakap dari segi kita bagaimana nak paksa diri. Kalau at the end 12 bulan, dah boleh hampir 1 dinar dah boleh dapat. Kalau kita disiplinkan diri, kita paksa diri, konsisten, orang kata, ataupun kita buat auto debit. Okey, auto debit itu dah kaedah kedua. So Kak Nida sentuh dulu paling rendah 100 melalui Account Gap. Account Gap ni adalah Gold Accumulation Program, program pengumpulan emas di mana anda boleh menyimpan emas serendah 100. Selepas tu apabila dah cukup 1 gram, kekalkan 1 gram, selebihnya anda dah boleh aranukan. Kalau anda nak aranukan, selebihnya anda boleh jual secara online. Okey, tak payah nak ke branch, tak payah. Online saja boleh. Aranukan secara online melalui KDE, online saja. Jual pun melalui online. Kita nak keluarkan pun boleh. Macam Kak Nida ni, keluarkan ni daripada Account Gap lah. Okey, kita dah kumpul berdikit-dikit. Bila kita tengok design tu mengancam, okey, yang paling terbaru Kak Nida keluarkan yang ini, Gold Bar Raya. Gold Bar Raya. Dia memang itulah, dia memang pantang je nampak design baru, kita pun gatal tangan nak keluarkan, nak withdraw. Sedangkan tak keluarkan pun boleh. Nak terus simpan di dalam Account Gap pun boleh. Okey. Jadi bila nak raya tu kan, kita dengan design sampul raya tu sekali, kita masukkan ni, kita boleh jadikan
hadiah gift kepada anak-anak kita. Tapi Kak Nida keluarkan satu sajalah. Okey. Tapi tahun-tahun dulu ada juga Gold Bar Raya. Okey. Gold Bar Raya yang dulu yang ini. Lain tahun lain design dia. Yang ini yang dulu terdahulu. Ada yang tahun lepas dulu, yang itu Kak Nida tak keluarkan. Yang itu Kak Nida. Tapi ada, kita boleh dapatkan melalui PG Mall. So Gold Bar Raya ni adalah emas fizikal, emas 24K 999. Okey, yang ini adalah semua kalau Gold Bar macam ni adalah 1 gram. Best ke tak best? Orang kata alah 1 gram sikitnya. Tapi tidak dek, kalau dah 12 bulan dah jadi 12 gram. Okey, kalau dah 3 tahun dah jadi 36 gram. Okey, kalau kita konsisten 1 gram 1 bulan. Tanamkan diri paling tidak minimum 10% ataupun RM100. Paling tidak, paling tak ada RM100. Okey. Lepas tu account gap kita dah faham. Gold accumulation program. Account gap ni bebas bila-bila masa anda nak tambah simpanan. Ada bajet lebih? Yes, masukkan lebih. Tak ada bajet? Okey, paling tidak paksa diri 100 asingkan. Okey, kalau kata bulan tu tak ada bajet langsung sebab ada komitmen kiri dan kanan ataupun ada terdesak sesuatu yang di luar jangkaan. Okey, account gap tak paksa anda pun menyimpan. Tak paksa langsung. Okey, dia atas inisiatif anda sendiri nak membuat simpanan. Gold accumulation program bebas bila-bila masa anda nak tambah simpanan. Okey, anda tambah, anda dapatlah. Anda tak tambah, tak adalah simpanan anda pada bulan itu. Kita kena ingat, okey, semakin anda tambah membeli emas, semakin bertambah simpanan anda. Semakin anda membeli emas, semakin bertambah aset anda. Semakin anda membeli emas, semakin bertambah tabungan ataupun consider macam pelaburan anda. Jadi pokok pangkalnya adalah daripada diri kita sendiri. Okey, macam Kak Nida dulu tak sedar, memang tak tahu. Bila dah tahu tu memanglah orang kata sangguplah berjimat cemat kiri dan kanan. Orang kata okeylah, tudung pun pakai tudung RM10 ajalah. Okey, tudung RM15 ajalah. Tak adalah tudung mahal-mahal macam zaman bekerja dulu. Okey, hakikatnya zaman bekerja dulu pun kalau beli mahal-mahal pun mana hasil dia kan? Tak ada hasilnya, tak ada hasil beli mahal-mahal. Tapi kalau kita kata dah asing untuk emas, sampailah ni kita boleh ada emas itu dan nilai dia makin meningkat. Okey, kaedah kedua, lambatnya nak promosi kaedah demi kaedah Kak Nida cakap ni. Sebab apa kalau nak bercakap, dia dah mula bercakap, dia macam-macam dia nak cerita. Sebab apa pengalaman sendiri, jadi kita nak kawan-kawan pun dapat pengalaman sendiri juga. Tempoh dan mula. Okey. Yang kedua adalah auto debit. Auto debit account gap macam Kak Nida dah cakap tadi, dah ada pemenang yang terbaru untuk bulan Februari. Hadiah utamanya adalah bunga emas 10 gram. Okey, kalau Kak Ina masih lagi online lagi, kalau Kak Ina nak subscribe auto debit pun boleh Kak Ina. Minimum RM200. Okey, RM200 setiap bulan kita auto debit, tolak daripada account bank, kita subscribe, lepas tu tiap bulan kita dah tak payah fikir dah, RM200 tolak je automatik. Lepas tu peluang hadiah utamanya apa Kak Nina? Bunga emas 10 gram. Hadiah kedua 1 dinar. Sedangkan hadiah utama itu adalah bernilai RM3,069. Kita subscribe minimum RM200 saja. RM200 dah entitled dah untuk cabutan bertuah. Macam Nida pun, of course Nida pun nak kawan kita ramai dalam public goal semua subscribe. Sebab apa? Nak paling tidak, mana tahu kan rezeki kita bunga emas 10 gram. Potensi menang tu bukan sekali tau. Selama 12 bulan kita subscribe, 12 bulan tu kita akan automatik dapat peluang menang cabutan bertuah bunga emas 10 gram. Di mana hari ini nilai 10 gram tersebut adalah RM3,069. Best ke tak best? Minimum RM200 saja. Nak lebih boleh, ikut kepada bajet masing-masing. Okey, kalau misalnya kata bulan tu ada extra budget dan kita top up macam biasa, tetapi yang ini kita automatic subscribe auto debit minimum 200, nak entitled layak menang cabutan bertuah bunga emas 10 gram. Okey, so itu auto debit account gap. Okey, semalam dah umum dah. Jadi masing-masing teruja lah, wah dapat Gold Bar Raya. Itulah namanya rezeki. Mana tahu kita pula yang menang. Okey, itu auto debit account gap boleh mula dengan RM200.
Okey, kalau RM200 tu kalau kita katakan RM100 tadi, RM100 adalah 0.3268. Jadi kalau RM200 jadi 0.6 something. Jadi tutup mata dekat setahun dah automatik lebih daripada 1 dinar. Okey. Best ke tak best? Tutup mata je. RM200 kalau kita bawa je pergi shopping complex, kejap je settle. Bawa je bazar Ramadan, okey kejap je settle. Kadang-kadang kita dah cukup dah kita punya untuk berbuka puasa tu. Tetapi kalau kita pegang duit ni, otak kita ni nakal. Macam-macam nak, itu nak, ini nak, itu nak. Tapi tips dia, sebelum berbelanja, asing dulu simpanan. Okey, yang ketiga, kaedah yang promosi yang selalu orang memang ambil sebab apa? Promosi 10 kali bayar. Okey, macam kalau Kak Ina ni ada lagi masih online lagi Kak Ina. Okey, Kak Ina memang dah ada promosi 10 kali bayar. Kak Ina dah tahu Kak Ina, rasanya Kak Ina punya tu dah sampai ke belum bunga emas 10 gram tu? Ataupun maybe on the way lagi. Okey, bunga emas 10 gram ataupun paling rendah 1 dinar dah boleh buat dah 10 kali bayar. Paling maksimum 1 kilo pun boleh. Boleh buat ambil promosi 10 kali bayar. Apa kelebihan promosi 10 kali bayar ni Kak Nida? Okey, right. Sebelum tu Kak Nida nak terangkan, semua kaedah di dalam public goal, apa saja kaedah, empat kaedah yang ada dalam public goal mendapat kepatuhan syariah, CJ kepatuhan syariah daripada Amani Advisor Sedia Berhad. Okey, di mana pengerusinya adalah Tan Sri Daud Bakar. Ia merupakan salah seorang penasihat kepada Bank Negara juga. Okey, jadi kalau kita kata promosi 10 kali bayar ni ansuran ke Kak Nida? Bukan. Okey, promosi 10 kali bayar ia bukan ansuran. Ia adalah easy payment purchase di mana okey, kalau anda lock order, anda akan dapat satu jadual di mana jadual tersebut anda akan membayar setiap bulan ikut kepada jadual tersebut. Okey, jadual tersebut ia bukan jadual bayaran ansuran. Sebab apa? Emas belum lagi diserahkan kepada kita. Okey, maksud ansuran adalah di mana contoh kalau kita beli kereta, kalau kita beli motor kan contohnya, kita akan bayar bulan pertama termasuk deposit dan kita akan dapat motor dan kereta. Lepas tu kita akan continue bayar bulan-bulan seterusnya. Itu maksud ansuran di situ. Tetapi emas tidak. Emas adalah barangan ribawi di mana ia tidak boleh diurus niagakan secara ansuran. Okey, maksud promosi 10 kali bayar kat sini adalah di mana kita meletakkan security deposit di public goal. Maksud security deposit itu adalah di mana kita belum menyerahkan lagi kepada public goal untuk urusan jual beli. Belum lagi. Di mana kalau security deposit tu tiba-tiba dekat tengah jalan kita kata terpaksa berhenti. Kita kata terpaksa batalkan. Kita tak jadi. Jadi kita public goal boleh menyerahkan balik security deposit itu kepada kita. Sebab dia belum diserahkan sebagai belian lagi. Ia masih lagi security deposit. Tetapi adalah charge pengurusan, charge cost penyelenggaraan, orang kata tolak charge itu, jadi selebihnya akan diberikan pulang balik kepada kita. Itu maksud security deposit. Dia boleh dibatalkan dan dipulangkan balik duit kepada kita. Tapi kalau kita nak teruskan, yes. Dan diserahkan bulan terakhir, diserahkan kepada public goal dan emas pula diserahkan kepada kita. Dekat situlah akad jual beli berlaku. Itu maksudnya kaedah promosi 10 kali bayar yang mendapat kepatuhan syariah daripada Amani Advisor Sedia Berhad. Dia bukan bayaran ansuran di mana kita sebut easy payment purchase. Ia merupakan security deposit yang diletakkan sementara sebelum habis bulan yang ke-10. Okay. So, lepas kita, apa kelebihannya? Pertama, kita dapat lock harga. Harga naik tinggi macam mana sekalipun kita tak payah risau. Kita hanya follow kepada harga yang kita dah lock hari ini. Okey, kalau misal kata bunga emas 10 gram. Okey, apa yang dimaksudkan mampu milik kat sini? Okey lah, kalau misal kata nak beli bunga emas 10 gram tu kan. Kalau misal kata nak bulan raya ni, bulan puasa ni nak pakai banyak duit, nak sedebuk RM3,069, mungkin kita akan rasa terbeban.
ataupun mungkin bajet kita ketat, okey, yang ada extra bajet tu tak apa, itu kita boleh buat belian secara tunai. Yang ada duit consider orang kata kiri kanan komitmen, tapi kita minat nak lock, kita nak emas, jadi kita ambil promosi 10 kali bayar. Untuk bulan pertama semasa Kak Nida semak sistem tadi adalah RM340, okey, di mana 9 bulan seterusnya hanyalah RM306. Okey, kenapa bulan pertama berbeza? Sebab kita ada penambahan. Sebab apa? Setiap pembelian emas adanya gold premium, di mana itu adalah charge transportation, charge insurance, whatever untuk public gold. Jadi lepas tu ada EPP premium. Sebab apa? Kita buat secara EPP, kita panggil easy payment. Jadi bulan pertama saja RM340, 9 bulan seterusnya RM306. Okey, tetapi apa yang Kak Nida nak highlightkan kat sini, emas selain daripada account gap, harga emas selain daripada account gap, dia revise setiap 20 minit. Jadi kalau emas yang Kak Nida cakap tadi ni akan revise setiap 20 minit. Jadi nak dapatkan harga terbaru, kena update dengan Kak Nida, dan Kak Nida akan bagi the latest one. Jadi bila kita lock harga, itu adalah harga final. Jadi apa yang Kak Nida sebut ini adalah harga yang semasa Kak Nida semak di sistem tadi. Okey, so kalau kita nak ambil pula 1 dinar, 1 dinar memang popular. Okey, sebab apa? At least paling tidak RM100, dia dalam 100 lebih saja. Kalau 1 dinar bulan pertama RM149 yang Kak Nida semak tadi. Okey, itu bukan harga final. Okey, untuk bulan seterusnya RM130. Okey. 1 dinar ni orang kata biasanya anak-anak muda yang plan nak kahwin tu akan kumpul berdikit-dikit, 1 dinar, 2 dinar, 3 dinar, lepas tu dijadikan hantaran kahwin. Okey, hantaran kahwin. Sekarang ni orang kata zaman Kak Nida dulu kahwin pakai gubahan duit kertas tu digubahkan jadi bunga, dikelepet, dijahit, diklip. Jadi duit kertas tu sendiri pun dah rosak. Dalam masa yang sama, kalau anda pilih mana? Kalau untuk hantaran ataupun mas kahwin, emas ataupun duit kertas? Kalau zaman sekarang trending adalah emas. Jadi berdikit-dikit simpan, emas boleh beli berdikit-dikit melalui promosi 10 kali bayar ni. Paksa diri, walaupun orang kata tak ada pasangan lagi, tak ada couple lagi. Okey, jangan couple tau, haram. Okey, kalaupun tak ada pasangan lagi, okey, berdikit-dikit. Jadi Kak Nida memang sarankan kepada anak-anak muda, mulakan menyimpan emas, paksa diri paling tidak 1 dinar untuk ambil promosi 10 kali bayar. Kak Nida ni bercakap ni macam mana Kak Nida? Yang ini Kak Nida kata best, yang ini account gap Kak Nida kata best, promosi Kak Nida kata best. Kalau tanya Kak Nida, semua-semua Kak Nida ambil. Okey, sebab dia pantang ada duit dekat tangan, semua-semua Kak Nida ambil. Okey, asalkan ada duit kat tangan, semua nak grab. Sebab apa? Peluang itu tak ada kat tempat lain untuk anda miliki emas fizikal. Kalau anda walk in ke kedai emas, anda kena ada duit ribu-ribuan terus, ada credit card ke, ataupun ada bonus ke, atau ada duit terpijak ke, baru anda boleh beli kat kedai emas tu, sebab dia dalam bentuk cash. Okey, melainkan dia ada buat whatever promosi lah. Tetapi kat public gold, anda bebas bila-bila masa anda nak lock out order. Tengah malam pun anda boleh lock order. Anda boleh pantau sendiri transaksi pembelian anda melalui website ataupun apps. Okey, anda boleh telus nampak apa saja urusan pembelian anda. Anda boleh keluarkan, anda boleh uruskan sendiri. Peranan dealer adalah untuk membimbing anda menyimpan emas dengan ilmu. Tetapi anda sendiri kena ada ilmu tersebut dan anda sendiri boleh uruskan akaun emas anda. Okey, anda akan memiliki PG code, anda boleh buat transaksi bila-bila masa anda nak berurusan dengan public gold. Tetapi kalau anda nak walk in ke branch, tentulah office hour. Tapi kalau misalnya kata urusan nak pembelian lock harga, anda boleh buat tengah malam pun boleh. Okey, jangan lupa, Kak Nida lupa pula tarikh. Nanti ada karnival hari raya dalam bulan raya. Kak Nida lupa lah tarikh, Kak Nida tak ambil tarikh. Datanglah ke Karnival Public Gold di Menara Public Gold, Jalan Tun Razak, Jalan EB. Ada jamuan raya pada 5 dan 6 Mei, tak silap Kak Nida. 6-7 Mei atau 5-6 Mei, macam tu, 2 hari. Okey, datang ke Menara Public Gold. Di sana anda boleh beli secara cash and carry. Anda boleh trade in juga, anda boleh jual balik emas anda, tak kira apa brand pun boleh. Gelang patah, gelang bengkok, cincin dah lama ataupun cincin yang dah putus-putus,
pun public good boleh beli balik tanpa sebarang soal siasat. Tanpa sebarang banyak soal. Sebab public good adalah pengilang. Mereka adalah public good adalah kilang di mana mereka boleh kumpulkan semua emas dan mereka boleh buat semula emas tersebut. Dia bukan orang kata orang tengah, tidak. Public good adalah pengilang ataupun kilang. Jadi dia boleh terima apa saja emas dan dia boleh lebur dan consider proses balik menjadi emas. Kalau emas 1916 lah. Kalau emas fizikal pun mereka boleh terima apa saja brand. Okey, kalau misalnya kata anda walk in ke Arano, ada Arano yang tak terima brand ini kan, tetapi di public good tak masalah. Okey, itu kelebihan public good yang consider bagi Kak Nida convenient, selesa. Kak Nida selesa berurusan. Orang kata, okey Kak Nida nak membeli emas ni secara pos berinsurans tu selamat ke? Selamat? Alhamdulillah. Okey, so far sejak Kak Nida mula menyimpan emas ataupun Kak Nida keluarkan apa saja brand emas yang Kak Nida membeli dekat public good, tak pernah lagi emas yang Kak Nida keluarkan itu tak dapat. Sebab ia adalah secara pos berinsurans. Kita panggil gold in transit. Jadi maksudnya kalau pos berinsurans itu, kalau emas tak sampai kat tangan kita, public good akan ganti balik untuk kita. Apabila public good dah soal siasat ataupun dah kaji dengan consider biasanya DHL tak silap Kak Nida. Jadi kalau kepada anda yang nak membuat simpanan emas, kalau bercakap tentang pos berinsurans tu tak payah risau. Public good akan ganti balik kalau emas tu tak sampai kat tangan kita. Okay? Alright. Seterusnya, kalau misalnya kata mereka yang nak grab promosi 10 kali bayar tadi, apakah kelebihannya Kak Nida? Pertama, apabila anda sudah consider dah berkenan design sama ada dinar ataupun bunga emas, anda boleh lock harga. Lock harga tu maksudnya apa? Lock harga tu maksudnya apabila harga naik 2-3 hari lagi, harga naik tinggi macam mana sekalipun, kita tak payah risau. Kita hanya follow kepada harga yang kita dah lock hari ini. Okay. Harga naik tinggi esok lusa, misal kata naiklah contoh 500 ke, tak payah risau. Dalam masa 10 bulan tu, bayar kepada harga yang kita dah lock hari ini. Yang kedua, kita dapat peluang membeli emas yang lebih besar. Hari itu contoh kita dah beli 1 dinar. Lepas tu kita teringin pula nak 5 dinar. Okay, lepas tu kita teringin pula nak 10 dinar. Sedangkan dia punya harga tu dah dipecahkan kepada 10 bulan. Bukankah dia mampu milik untuk kita? Kalau kita nak sekali derap nak beli 5 dinar tu dalam harga 5,000, 6,000, kita mungkin bajet terhad. Tetapi apabila promosi 10 kali bayar, rebut peluang itu. Okay? Alright, kita dapat lock harga, kita dapat beli emas yang lebih besar. Lepas tu kita dapat apa? Kita dapat konsistenkan diri, mendisiplinkan diri membuat simpanan terlebih dahulu. Okay? Kita ni kan manusia kan? Okay, kalau dia tak paksa, biasanya dia tak menjadi. Tapi kalau misalnya kata dah ada jadual ni, kita automatik akan disiplin. Macamlah kita bayar, macam mana kita boleh bayar motor? Macam mana kita boleh bayar kereta? Sebab apa? Bank dah bagi dah kita jadual tu. Dah bagi dah kita tarikh tu. Kita akan consider membayar ikut tarikh. Automatik kita akan bayar. Bayar rumah, bayar kereta, bayar motor. Automatik ikut tarikh. Tapi kenapa kita tak disiplinkan diri kita sendiri untuk membuat simpanan diri kita sendiri? Jadi maksudnya, yang itu consider kita serve untuk bank. Kita membeli consider sesuatu yang orang kata keperluan. Yang ini adalah simpanan. Keperluan juga. Simpanan untuk diri kita sendiri. Kita disiplin diri kita sendiri membuat simpanan untuk diri kita sendiri dan juga keluarga kita. Jadi dapat lock harga, dapat beli emas yang lebih besar. Kita dapat disiplinkan diri. Yang keempat apa? Keempat sebab apa? Consider macam kalau misal kata kita dah ada emas dekat tangan kan. Misal kata ada promosi 10 kali bayar ni, kalau kita kata nak tambah lagi dalam masa yang sama, kita dah ada lock dah satu promosi. Belum habis lagi. Kita nak berkenan pula yang lagi satu. Nak ambil 2 pun boleh. Best ke tak best? Tak kisahlah anda ambil berapa sekali EPP sekalipun, boleh. Public good tak ada sembarang limit untuk anda, asalkan kita bayarlah. Sebab kita dah lock, maknanya kita dah commit, kita dah consider agree dengan kita punya pembelian. Jadi kita
tak ada limitation untuk kita nak ambil apa-apa juga promosi. Okey, kita dah ada ambil gap Kak Nida. Boleh ke saya nak ambil promosi 10 kali bayar? Boleh. Saya dah ada ambil satu EPP Kak Nida. Boleh ke ambil yang kedua? Boleh. Okey. Yang penting anda sendirilah. Anda sendiri bagaimana anda mengendalikan keuangan anda untuk nak grab apa-apa juga promosi kat public good. Tak perlukan sebarang syarat kelayakan keuangan. Tak perlukan latar belakang bank. Okey, ada anda muflis ke? Nak bank slip 3 bulan ke? Tak perlu. Untuk promosi 10 kali bayar, asalkan anda berumur 18 tahun ke atas, anda ni pelajar ke, pesara ke, ataupun kita ada masalah, contohnya ada mereka yang ada masalah muflis ke, bankrupt ke, tak masalah. Asalkan 18 tahun ke atas, asalkan minat nak grab, yes, proceed, go ahead. Tak ada latar belakang kewangan, tak ada latar belakang pekerjaan, tak ada. Okay, Kak Nida pun suri rumah. That's why Kak Nida pun convenient, selesa. Tak ada, orang kata tak ada sekatan untuk Kak Nida nak membuat simpanan. Okay, bila kita ada duit, kita proceed beli emas. Tak ada sebarang pun kelulusan keuangan, tak ada. Best ke tak best. Okay, lepas tu ada yang bertanya, Kak Nida, kalau misal kata kita ni menyimpan, besok kalau kita dah tak ada, okay, bagaimanakah urusannya? Tak masalah. Kita submit saja apa saja detail-detail, waris boleh submit saja apa detail-detail yang diperlukan ke Public Good, dan Public Good akan bantu guide kita apakah step ataupun prosedur yang perlu dilakukan oleh waris untuk mengeluarkan emas ataupun apa saja yang berada di dalam simpanan di Public Good untuk si mati. Okay, so tak masalah, tak ada burnnya, tak ada istilah burn dalam Public Good. Okay, Kak Nida, saya dah buka account gap, boleh ke saya nak keluarkan semua? Boleh, tak masalah. Kita nak keluarkan semua boleh. Okey, tapi kita kena ingat, kita nak join tadi adalah percuma. Kita nak menyimpan di account gap tadi, tak ada sebarang charge pun dikenakan. Okey, tapi kita nak keluarkan semua boleh. Tetapi apabila kita nak start balik account gap, kita terpaksa bayar RM50 nak start balik. Sedangkan tadi kita join tadi percuma. Cuma kalau kita dah keluarkan semua, sebab kita dah keluarkan even security, consider 1 gram tadi pun. Sebab apa? 1 gram adalah syarat untuk kekal account gap terus aktif. Tetapi apabila kita keluarkan semua, kita nak start balik, yang itu charge kat situ RM50. Okay, so paling tidak at least biar saja 1 gram dalam tu, consider satu tiket kita dah letak. Lepas tu selebihnya kita tambah ataupun kita nak keluarkan, tak payah fikir 1 gram tu, biar je parking kat situ. Sebab mungkin ada yang jenis kata, saya dah beli 1 gram boleh keluarkan. Tak ada, kita kena faham kalau account bank pun paling tidak kalau CIMB dia kata kena maintain RM30 je. RM20. Macam tu jugalah dekat account game menunjukkan account kita masih lagi kekal aktif. Okay, so nak join percuma. Kalau anda nak mulakan dengan kaedah account gap, Kak Nida ada bagi rebate untuk anda. RM10 rebate. Kalau minimum 100, Kak Nida akan bagi RM10 rebate. Jadi anda bermula dengan account gap anda, join percuma, RM90 dan RM10 pada Kak Nida. Kalau anda nak grab promosi 10 kali bayar, anda yang sedia ada di bawah bimbingan Kak Nida ataupun anda yang baru nak mula, ada diskaun Kak Nida akan bagi. Diskaun pun, diskaun kod Kak Nida akan bagi kepada anda RM10 juga. Alamak, RM10 je Kak Nida, sikitnya. Cuba kalau you all bagi Kak Nida RM10, nak tak? Jadi Kak Nida kalau misal kata ada beberapa customer, Kak Nida bagi RM10, kalau 10 orang dah RM100 kan lah. Jadi Kak Nida willingly nak bagi kepada newbie ataupun mereka yang nak subscribe, auto debit, whatever, apa saja yang anda grab, Kak Nida ada diskaun dan rebate untuk anda. Join percuma sahaja, tak ada sebarang charge dikenakan kepada anda nak mulakan pendaftaran. Okay, so jangan lupa kalau nak hadir ke Menara Public Gold, ada jamuan raya pada 5 dengan 6 hari bulan Mei. Kak Nida lupa lah 5, 6 atau 6, 7 bulan Mei. Jadi Sabtu Ahad lah. Ada jamuan raya. Pakai baju raya. Pakai baju raya. Ada jamuan raya, ada diskaun, ada kata harga kilang. Anda boleh nak trade in, anda boleh nak jual pun boleh dekat Menara Public Gold, Jalan Tun Razak. Okay, join, datanglah sekali ke Menara Public Gold. Kepada mereka yang kata sangsi ataupun takut ataupun ada trauma membeli emas, nanti roja-roja Kak Nida, ya Kak, jumpa Nida kat sana Kak, insyaAllah.
Okey, jumpa Nida kat sana. Dah lama tak jumpa akak. Dah lama kan tak jumpa akak. Jadi kita Roger. Yes, Nida nak. Akak pun ada. Nida nak akak sendiri. Nak bawa akak ronda-ronda kat sana. Okey. Nida consider jadi tourist guide untuk akak kat sana. Okay? So, jadi jangan lupa join. Kalau boleh yang jamuan raya tu akak join. Sebab apa? Bila jamuan raya tu kan adalah makan-makan sikit Kak Ina. Okay. Tapi biasa kan Kak Ina dia memang terlalu ramai. Jadi kalau consider stok tu yang lepas tu cepat-cepat dia dapat. Okay. Tapi itu bukan persoalannya. Persoalannya kita nak gather. Persoalannya kita nak ronda. Kita nak bawa Kak Ina ronda-ronda kat Public Go. Menara Public Go, Jalan Tun Razak, Jalan Imbi. Attend sekali Kak. Mesti rasa aura dia lain macam. Lagi-lagi kita nak gather ni Kak. Best. Akak bawa lah kawan-kawan akak ataupun adik-adik beradik akak. Jom kita sama-sama rasakan aura dia. Berbeza kalau kita cakap online ni, berbeza kalau kita jumpa kat luar, beza Kak, daripada kita jumpa di lokasi Public Go tu sendiri, berbeza. Betul-betul nak tambah goal if ada rezeki. InsyaAllah Kak, InsyaAllah. Kalau kita kata kita nak, InsyaAllah ada je jalan rezeki untuk kita. Sebab apa? Emas ni kan God's money. Okay. Kalau misal kata orang kata cara kita nak menyimpan, kita buat simpanan yang betul-betul consider tidak terkesan dengan inflasi, nilainya makin meningkat. Apabila terdesak kita boleh hantar ke Aranus dapat tunai segera. Itu fungsi emas. Maksudnya emas ni kita kena fungsikan. Macam dulu Nida kan lambat kenal emas Kak. Okey, lambat kenal emas. That's why kita nak highlightkan kepada anak-anak muda. Macam Nida sendiri paksa anak Nida ni, paksa sebab dia orang kan belum ada fully understanding, belum lagi faham betul-betul. Memang paksa tiap-tiap bulan. Jadi sekarang ni dia orang macam terpaksa lah. Muka tu kelat tapi kita paksa. Paksa tu kena paksa, nanti at the end dia akan faham. Okay. So terima kasih Kak Ina. Nanti jangan lupa kita jumpa pada di Carnival Public Go Jalan Tun Razak tingkat 1 dan tingkat 1 dan tingkat 2. Dia akan ada, dia sebenarnya conquer 2 ni. Sebab apa? Dalam masa yang sama kita ada booth PG Mall juga. Public Go kan ada PG Mall, business online, di mana akan buka booth yang di mana akan jual apa saja platform seller di dalam PG Mall, di mana kita akan dapat dengan harga diskaun. Kita membeli dekat PG Mall tu semua pastikan kita dah ada PG code. Kalau tak ada PG code rugi, sebab kita kalau setiap belian kita bila kita under PG Mall, kita sendiri akan dapat cashback. Cashback tu apa? Cashback tu adalah C-Wallet yang letak di dalam kita punya C-Wallet di PG Mall. At the end kita boleh belanjakan semula. Itu yang dinamakan kita boleh wujudkan pendapatan pasif melalui PG Mall. PG Mall adalah bawah rangkaian Public Go, di mana ia adalah bisnes online. Macam-macam ada itemnya. Apa saja anda sebut semua ada dekat PG Mall. Okay, PG Mall adalah shopping online di bawah Public Go. Anda boleh membuat simpanan di dalam Public Go. Anda boleh membina pendapatan melalui PG Mall. Okay, nak kena jadi dealer ke dalam nak sharekan kalau kita nak buat PG Mall? Tidak sama sekali. Anda kalau misal kata anda di dalam platform PG Mall, anda share sahaja link di dalam PG Mall, mereka yang membeli di bawah rangkaian anda akan terima insentif melalui C-Wallet. Anda boleh bina pendapatan. That's why kalau dekat Public Go ni Kak Ina, kalau kita merupakan dealer Public Go, kita akan terima 2 pendapatan tau Kak Ina. Kita akan menerima pertama melalui Public Go sendiri setiap 20 hari bulan. Kedua melalui PG Mall pula setiap 25 hari bulan. Jadi kalau hujung bulan tu insya-Allah lah muka akan senyum saja. Sebab apa? Adanya 2 income daripada Public Go dan PG Mall. Okay. Jadi that's why lah Nida fokus sangat dekat Public Go ni sebab dia memberikan satu satu pendapatan ataupun satu consider passive income kepada mereka yang sedia dah ada active income, passive income kepada semua yang berada yang join sebagai dealer Public Go ataupun bukan dealer pun yes. Tapi Kak Nida highlightkan hari ini adalah lebih kepada simpanan. Kenapa simpanan? Kalau anda dah faham tentang simpanan, at the end anda akan terpalit juga dekat PG Mall. Macam mana nak faham? That's why kena datang ke Carnival. Yes, kat sana akan anda sendiri rasakan auranya apakah PG Mall itu untuk anda. Okay, so
cakap aja kata setengah jam, 30 minit. Bila dah bercakap, dia dah lebih 1 jam. Kak Ina, nanti insyaAllah kita jumpa jamuan raya di sana. Kalau kita tak dapat nak pergi rumah, insyaAllah one day why not kita jalan-jalan dan kita talk lebih detail lagi tentang emas dan juga emas kat Public Gold, dan dalam masa yang sama kita bercakap tentang PG Muar. Okey, terima kasih Kak Ina join Nida daripada mula. Jadi kalau Kak Ina akan nak memahami dengan lebih dekat Public Gold itu sendiri, jom ke Carnival. Kawan-kawan yang kat luar sana yang mendengar kat luar kotak ni ke, ataupun yang tak masuk dalam live ni ke, kalau anda nak mulakan simpanan emas anda, pastikan anda join percuma dahulu. Ya, terima kasih Kak Ina, terima kasih join Nida. Jadi join dulu, dapatkan anda punya PG code dahulu. Sebab apa? Kalau anda membuat simpanan ataupun anda membuat pembelian dekat PG Mall, kalau anda tak ada PG code, rugi. Sebab apa? Anda takkan dapat cashback. Alright, so terima kasih. Terima kasih kepada kawan-kawan. Terima kasih kepada Kak Ina yang join daripada awal. Terima kasih. Jadi kita jumpa kat Carnival insyaAllah. Okey, jadi kalau kita kata nak membuat simpanan, buatlah simpanan dengan kaedah yang mampu milik, mudah, murah, telus dan patuh syariah dekat Public Gold. Sebab apa? Kak Nida sendiri seorang yang cerewet. Kak Nida sendiri seorang yang yalah tak minat emas. Bila dia dah kenal emas dekat Public Gold ni, dia dah non-stop, dia dah sharekan kepada kawan-kawan. Sebab apa? Bagi Kak Nida sendiri, kalau Kak Nida sendiri tak confident, kalau Kak Nida sendiri tak yakin, Kak Nida tak akan share kepada orang. Sebab apa? Kita tak tahu apa yang kita buat. Tetapi apabila kita dah yakin, kita dah tempuh, kita dah tahu kelebihannya, that's why kita nak sharekan kepada kawan-kawan kat luar sana. Sebab mungkin ada yang sedang tercari-cari, ada yang sedang tengah explore lagi. Jadi ini peluang untuk anda. Follow Kak Nida rapat-rapat, Nida Godo.